walaupun 17 Ramadan itu ada pendapat bahawasanya ia hari Al-Quran diturunkan, seperti mana yang dinukilkan daripada Al-Waqidi, Umar Al-Waqidi, Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Namun pendapat yang lebih kuat ialah pendapat pada tarikh-tarikh yang lain, bersesuaian dengan apa yang kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ialah salah satu daripada 10 malam yang akhir Ramadan, dan 17 ini belum lagi masuk salah satu daripada 10 yang akhir. Maka pendapat sama ada 21 ataupun pendapat yang lebih kuat dalam riwayat Imam Ahmad iaitu 24 mempunyai dalil yang lebih jelas bahawasanya ia adalah hari penurunan Al-Quran. Ada tajuk mereka sebut dari saya ni tentang bab tentang dosa, apa yang patut dilakukan apabila melakukan dosa. Tetapi tadi saya ditanya berhubung dengan tentang kunutul witir, kunut witir. Oleh kerana kita pada 15 ataupun separuh akhir Ramadan ini, biasanya di Malaysia ini orang berkunut di dalam solat witir. Pendapat berkunut di dalam solat witir itu pada 15 ataupun pada separuh Ramadan yang akhir ialah pendapat yang mana dipegang oleh, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, daripada Ubay bin Ka'ab, dan pendapat itu merupakan pendapat yang menjadi pegangan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di kalangan mazhab seperti mazhab Al-Imam Malik, mereka tidak berpendapat adanya kunut witir, bahkan mereka memakruhkannya. Dalam sebahagian tulisan-tulisan mereka, fatwa-fatwa mereka, disebabkan kerana mereka tidak melihat kekuatan dalil dalam hal itu. Di kalangan ulama ada yang menyatakan bahawasanya solat witir itu kunutnya sepanjang tahun, tidak khusus. Apapun, siapa yang nak kunut pun boleh. Siapa yang nak kunut hanya pada 15 yang akhir pun boleh. Siapa nak kunut sepanjang dia buat witir pun boleh. Kesemuanya itu tidak menjadi masalah, disebabkan riwayat-riwayat yang ada tidaklah mengukuhkan mana-mana pihak. Tetapi yang jelas, yang disebut oleh Al-Hasan bin Ali, yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, di dalam Sunan An-Nasa'i, juga di dalam Sunan At-Tirmidzi, di dalam Ibnu Majah dan Abu Dawud juga, di mana kata Hasan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar aku kalimat-kalimat yang mana aku akan sebutnya semasa kunut witir. Di sini satu-satunya riwayat bacaan, apakah bacaan bagi kunut witir, yang diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kata, di atas dasar hadis ni lah, maka kunut-kunut yang dibaca termasuklah bagi mazhab Al-Imam Syafi'i yang membaca kunut bagi salat subuh. Asalnya ialah riwayat Al-Hasan bin Ali yang menyebut tentang kunut, bacaan bagi kunut witir, dan digunakan juga oleh mazhab Syafi'i untuk dibaca di dalam kunut subuh. Di mana kata Hasan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada baginda kepada dia, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata supaya dia sebut Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait. Dalam sebahagian riwayat ditambah
wala ya'izzu man adait. Dalam riwayat Imam Ahmad tidak ada, tapi ditambah dalam riwayat wala ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Atau tabarakta rabbana wa ta'alait. Makna kepada qunut ini, Allahumma hdini fi man hadait. Allah, ya Allah, ihdini fi man hadait. Tunjukkanlah aku, ihdini, tunjukkanlah aku fi man hadait, di kalangan orang-orang yang telah engkau bagi petunjuk. Bagi petunjuk padaku supaya seperti mana engkau telah bagi petunjuk di kalangan hamba-hambamu yang Allah bagi petunjuk. Petunjuk ni banyak dalam hidup kita. Ilmu merupakan petunjuk. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh salat. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tak menganut agama Islam. Tetapi peringkat-peringkat petunjuk, bukan semua petunjuk yang diperolehi menjadikan seseorang memperolehi satu petunjuk yang paling tinggi, yang paling diperlukan, iaitulah dinamakan dengan hidayatut taufiq. Sebab kita tahu wabillahi taufiq wal hidayah, hidayatut taufiq. Kerana ada orang ada ilmu tapi dia tidak amal. Ahlul kitab ada ilmu, ada orang tahu yang mana yang benar dan yang salah, tapi dia tidak mengikut yang benar walaupun ilmunya ada. Kerana dia tidak mendapat petunjuk, iaitu taufiq, hidayatut taufiq. Itulah maknanya ketika kita di dalam salat kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Mengapa kita meminta petunjuk daripada Allah? Supaya tunjuk kita jalan yang lurus sedangkan kita tengah bersalat. Kerana salat itu baru sebahagian daripadanya, dan betapa ramai orang yang bersalat tidak mendapat petunjuk untuk meneruskan mengamalkan agama Allah. Ada orang tahu puasa Ramadan wajib tapi dia tak puasa. Bukan dia kurang ilmu daripada kita. Ada ulama yang mengetahui antara yang benar dan yang salah, tapi dia memfatwakan yang salah kerana bagi kepentingan dirinya. Maka ilmu sahaja tidak memadai, ilmu dan taufiq daripada Allah Azza wa Jalla. Allahumma hdina fi man hadait. Para anbiya wa bihudahu muqtadi, dengan petunjuk mereka lah kamu ikut. Sebab itu mereka disebut a'immatul huda. Mereka imam-imam kepada petunjuk. Petunjuk ini tak boleh hanya sekadar hantar pergi mengaji agama. Ngajilah agama sampai alim pun, boleh baca kitab, boleh tahu hukum makam syarak, jadilah siapa pun jawatan dia, tapi kalau Allah tak bagi taufiq, maka dia tidak mendapat petunjuk yang paling utama. Sebab itu orang Islam sentiasa memohon petunjuk Allah hatta dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah pada Allah senantiasa.